Oke, selamat pagi semua. Boleh dengar suara? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar menggunakan tu jangka lukis. So, pastikan semua orang di sini ada jangka lukis, pembaris dengan jangka lukis. Yang ada punya komen satu. Sesiapa yang ada jangka lukis komen satu. Nah, dua orang saja. Yang lain ada ke? Ada. Oke, so pastikan kamu ada jangka lukis. Kepada yang tak ada, kamu nanti kena tengok balik video supaya kamu boleh ikut. Sebab nanti saya akan ajar satu contoh. Lepas tu kamu akan ikut langkah-langkahnya lukis. Dan kita baru pergi contoh yang lain. Sebab kalau ikut sebelum ni kan, saya akan minta kamu screenshot kan. Tapi kalau ini saya minta kamu screenshot, nanti kamu lupa cara dia lukis. So saya buat satu, kamu buat satu, dan kita baru pergi contoh yang seterusnya. Boleh faham saya cakap apa? So nanti tak ada screenshot lah, nanti kamu terus buat aja. Ya. Baik. So, yang ni saya akan pergi apps itu. Jangan risau, saya akan nampak komen kamu. Walaupun saya buka apps itu. Okay, sini tak nampak komen kan. Tapi saya dah guna account yang kedua masuk. So, boleh nampak. Kalau ada apa-apa masalah, boleh komen di sana. Okay. So, pertama sekali kita akan belajar yang inilah. Tembeling garis. Okay, masih ingat kan? Tembeling garis maksudnya garis lah. Dia sama maksud saja. Kalau ada perkataan tembeling dengan tak ada perkataan tembeling pun okey. Dia anggap bina garis PQ. Okey, sekarang kamu nak bina garis PQ, panjangnya 5 cm menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Okey. So, untuk ini kita guna dua benda, pembaris jangka lukis. Of course kamu kena guna pensel lah. Okey. So, kamu ikut arahan. First kita pergi dia. Okay. So first kita buat satu garis yang berufuk. So garis ini tak payah tebal sangat. Kita buat nipis-nipis saja. Sebab ini draft, bukan yang sebenar. Nampak ini panggil tebal lah, ini panggil nipis lah. Pensel kamu boleh control kan. Maksudnya jangan bila you tulis jangan terlalu kuat lah. Okay. Contoh saya akan buat garis macam ni. Garis ini panggil draft. Kamu nak buat berapa panjang pun okey. Tak ada masalah. So saya contoh buat macam ni. Saya buat yang mendatarnya, mengufuknya. So nanti kamu pun buat macam ni. Okey. Lepas tu saya akan letak satu titik. Saya akan letak satu titik kat sini. Okey, sini kita letak P. Mana-mana aja lah. Tapi biasanya saya akan letak di hujung kiri lah. Letak di P. Okay. Kemudian ambil kamu punya pembaris. Mana pembaris? Ambil pembaris keluar. Yang saya letak sini ya. Lepas tu ambil jangka lukis. Ini. Nampak kan ini 0 cm, 1 cm, 2 cm kan. So kamu perlu buka 5 cm. So bahagian tajam letak di 0. Yang ini kamu buka sampai 5. Macam tu. Okay. Kamu tengok Nah, dia dah buka sampai 5 cm. Nampak 5 cm? 5 cm. Okay. So, kamu akan letak di sini. Bahagian tajam letak di sini. Lepas tu, yang ni boleh pusing ya. So, kita akan buat satu persilangan kat sini. Di bahagian sini. Kita akan cut dia. Okay. Memotongnya. So, kita akan macam ni. Naik atas. Okay, asalkan boleh nampak potongan inilah. Okay. So, titik ini panggil Q. Okay, dan ini adalah 5 cm. Okay. Boleh ya. Lepas tu kita akan sambung. Okay, sambung dengan tadi itu saya cakap ini yang hitam ni yang draft kan, yang bukan yang sebenarnya.
sekarang kita nak titik merah P ini sampai titik merah Q ini saja. Yang ini tak nak guna, yang ini tak nak gunakan. Jangan pergi guna pemadam padamkan, tak payah. Kamu biar saja. Okay. Tapi bahagian ini kamu kena bagi dia nampak lagi jelas. Okay. Saya guna color lain. Kamu masih guna pensel, ha? Kamu tak ada color, kamu hanya pensel saja. So saya akan gariskan lah. Okay. Saya akan gariskan bahagian ini yang kita nak. Okay. Bahagian ini yang kita nak tebalnya. Yang betul-betul nak. Yang tadi itu dia nipis-nipis saja. Okay. Faham tak? Setakat ini boleh ikut? Boleh kan? Okay, baik. Cikgu bagi kamu masak, kamu buat ini dulu. Jangan risau, saya akan buat ini and then minta kamu buat sekarang. So, sekarang kamu buat. Bila ada masalah, you tanya. Kalau tak ada, then kita proceed. Okay, so kamu buat ini dulu. Lepas buat, kamu komen satu. Okay? Jangan risau, tadi saya cakap langkah-langkah tu kan. Kamu dengar dulu, fokus. Bila saya buat habis, kamu baru buat. Faham? Bila saya buat habis, kamu baru buat. Takut kamu tak dengar ke apa. Kamu dengar dulu, fokus dulu, nanti baru buat. Dah. Yang lain okey ke? Boleh ke? Yang ni jangan, macam mana kata, jangan terus guna pembaris ukur 5 cm kat sini. Buat satu titik. Janganlah. Dia nak nampak ada jangka lukis kita memotong. Cara kita memotong itu kena ada. Jadi jangan pergi guna pemadam padamkan semua ini. Yang ada di depan kamu semua memang di sini. Jangan pergi padam. Okay? Kecuali saya minta lah. Okay ya. So dah. Sekarang cikgu nak pergi yang bahagian yang seterusnya. Dia kata apa? Seterusnya, bina pembahagi dua sama serenjang bagi PQ. Bagi PQ. So ini saya rasa kamu sebelum ni ada belajar kan dengan cikgu Aida. Pembahagi dua sama serenjang 4 perkataan ni. Siapa masih ingat? Masih ingat ke apa tu? Pembahagi dua sama serenjang? Tak apa ya, kamu jujur dengan cikgu. Kalau tak tahu saya nanti ajar. Ini tahu ke? Masih ingat? Ingat? Sure. Bukan saja tahu lukis lah, tapi kamu kena faham maksud dia ia apa. Boleh ya? Boleh faham ah? Dua garis yang sama. Dua garis yang sama, tengok maksud kamu ialah apa. Sebab kalau kamu tulis macam ni, maybe kawan kamu akan salah faham. Kamu kena cakap lagi detail sikit. Apa saya ajar kamu lukis. Saya ajar kamu lukis ini dulu, nanti saya terangkan. Jadi kamu ikut langkah-langkah saya lukis. Boleh? Lebih senang sebab kalau saya terangkan baru ajar lukis, nanti kamu tak faham. Kita lukis dulu, lepas lukis saya ajar. Okay, apa maksud dia? Baik, sekarang sini ada dua titik kan? Kita nak bina satu benda ni, okay, 4 perkataan ni. Susah nak baca ini ya. Kita nak binakan kat sini, agak-agak di tengah sini. Garis itu agak-agak di tengah. So macam mana nak lukis benda ini? Kita akan letak bahagian tajam di titik P. Bahagian tajam letak di titik P. Yang ini tadi kamu dah buka 5 cm kan. Let's say kamu rasa dia sangat besar tu, kamu boleh, ini boleh adjust. Boleh bagi dia kecil, tapi jangan kecil macam ni lah. Kita buat something like macam ni. Sebab nanti kita nak buat satu pangkal kat sini. Kita nak buat satu pangkal kat sini di bahagian tengah ini. Kalau you buka terlalu kecil, nanti kamu biar pangkal kat sini aja. Tengok dia hanya kat sini. Tak cukup. So kita bagi dia besar sikit, something like this one. And then kita akan
buat pangkal. Something like this. So saya akan naik atas. Okay. Lepas tu saya akan letak titik yang sama lah. Lebih senang. Kita settle P dulu. Baru pergi Q. So ini naik atas. Okay. Lepas tu kita buat benda yang sama. Kita letak di Q. Dan pastikan tengok. Ini berapa cm, nampak apa? Cikgu nak kamu tengok ni. Berapa cm, komen di sini. Okey, 4.8 kan. Nah, tadi cikgu letak di P. Tadi saya letak di P kan. Saya buka 4.8. Tadi atas pun 4.8 kan. Bila kamu pergi ke Q ini, jangan pergi adjust ini. Tak boleh. Jangan apa, cikgu saya tak suka dia besar, saya nak kecil. Tak boleh. Kalau you nak tukar, mula-mula kamu kena tukar. Bila kamu dah buat ini, maksudnya kamu sudah tak boleh ubah ini. Maintain, kekalkan. Okay. So ini 4.8, saya akan nak macam ini. Asalkan kita boleh nampak potongan ini. Yang bawah tu pun sama. Yang ni buat potongan. Ini okay ke? Boleh kan? Buka yang sama aja. Jangan pergi buka yang apa, yang kecil yang besar nanti. Nanti itu salah. So bila kamu dah buat ini, kamu guna pembaris. Yang ni cikgu kena belajar lah macam mana nak pakai apps ini. Macam tu. So kita akan sambung lah. Kita akan sambung dua titik ini. Yang pangkal ini nampak dia ada titik kat sini, titik kan. Kita akan sambung. So maybe saya guna color lain. Ini. Okay. So garis biru ini dia melalui titik ini, nampak titik ini dengan titik ini. Okay. So garis biru ni belum habis Kamu kena label kan. Macam mana label? Kamu label macam ni, ini dengan ini. Maksudnya titik P sampai sini dengan titik Q sampai sini, jarak mereka adalah sama. Okay. Tadi kamu masih ingat tak? Kita buat 5 cm kan? Sekarang ini 2.5, ini pun 2.5. Jumlahnya 5 cm. Dan kita kena label kat ini. Masih ingat 9, dia lag sikit. Tunggu sekejap. Dia kadang-kadang macam ni. Okay. Kamu kena buat 90 darjah kat sini. Boleh buat di sini pun okay. Ataupun you nak buat di sini pun okay. Okay. So cikgu nak bagi tahu. Ini sebenarnya panggil apa? Biru ini panggil pembahagi dua sama serenjang. Okay. Biar saya terangkan apa yang dimaksudkan ini ya. Kamu dengar baik-baik. Bukan saja kita tahu lukis, kita kena faham maksudnya. Pembahagi dua sama bagi PQ. Maksudnya apa? Kamu anggap garis biru ini dia macam satu pisau. Pisau ini dia boleh potong PQ ini jadi dua bahagian yang sama size, sama besar. P sampai sini dengan Q sampai sini mesti kena sama panjang. Jadi dia panggil pembahagi dua sama. Dia boleh potong garis biru ini, pisau dia boleh potong PQ jadi dua bahagian yang sama besar. Yang ini kamu nak buat berapa panjang pun okey. Yang biru ini you nak buat berapa panjang pun okey. Yang penting pisau ini, biru ini, dia boleh potong PQ dua bahagian yang sama. Okey. Yang ni 3 perkataan lah. Dan dia bahagi bahagi dua sama. Okey. Lepas tu serenjang. Serenjang maksudnya 90 darjah. Garis biru ini dia akan 90 darjah dengan PQ. Okay, PQ yang orange color ini. Biru dengan orange color ni 90 darjah. Dia panggil serenjang. Jadi kesimpulan, biru ini panggil pembahagi dua sama serenjang. Jelas ke penerangan saya? Faham? Saya tanda kamu tahu lukis-lukis tapi tak faham apa tu. Ya, kamu asingkan jadi dua bahagian lah. Ini dua sama mah. And then ini naik 90 darjah mah. Jadi dia panggil 4 perkataan inilah. Okay, dah faham Baik. So sekarang kamu boleh lukis ini. Bila dah siap, saya lupa letak 5 cm. Kamu letak 5 cm kat sini, di bahagian tengah ini. Ini untuk PQ mula-mula tu. Ini. Okay.
Sekarang kamu buat, bila dah habis, komen 1 di sana. So bila siap bagi tahu saya. Ataupun saya bagi 2 minit lah, lebih baik. Ada orang dia tak boleh cepat sangat. 2 minit. Ini dah siap. Yang lain boleh buat dulu. Kamu bila siap komen 1. Cikgu bagi masa. Dah siap belum? Dah. Masa dah tamat dah. Okey. Tadi kamu semua boleh dengar, ada dengar dia bunyi ke ataupun tak ada? Tak ada. Saya seorang yang dengar aja. Dia ada bunyi. Saya belum tes ini. Okey, so ini okey ya. Ini panggil pembagi 2 sama senjang. Tak laju sangat kan? Okey, kita pergi yang seterusnya. Ni. Okey. Bina garis selenjang. Bina garis selenjang kepada tembereng garis PQ dan melalui titik N menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Okey, kali ini dia kata garis selenjang. Dia tak kata pembahagi 2 sama selenjang. So, 2 ni tak sama. Tadi itu dia kata pembahagi 2 sama. Ini dia tak kata pembahagi 2 sama. Okey. So, kamu mesti 90 darjah. Garis yang kamu lukis tu mesti 90 darjah dengan PQ. PQ kat sini kan. So, nanti agak-agak garis kamu kat sini. Nanti ya, agak-agak kita akan lukis something like this lah. Dia akan 90 degree di sini. Okay. Dan dia kata mesti melalui N. Melalui N. Dia ada melalui N tu. Okay. Janganlah kamu buat kat sini. You buat di sini. Ini pun panggil garis selenjang. Tapi dia tidak melalui N. Okay. Does not pass through the N. So, kamu kena memastikan dia melalui N tu. Di sini. Okay. Bukan di sini. Okay. So, macam mana nak buat ini? Ikut arahan saya. Ambil jangka lukis kamu. Mana tu? Jangka lukis kamu. Kamu kena letak bahagian tajam di N. Okay. Dengar dulu Jangan buat dulu. Kamu dengar aja.
Okey, lepas tu kita ini boleh buka berapa besar pun okey, tapi jangan besar macam ni lah. Dalam PQ lah, jangan keluar lah dalam sini. Cukup. So kita akan buat benda macam ni. Kita akan potong kat sini dan potong kat sini. This one and this one. Okay, kita akan potong macam ni. Okay, ambil keluar. Ya. Lepas tu kita akan buat nampak sini ada dua titik kan? Yang kamu potong tadi ya, ni titik dengan titik ni kan. Sekarang kamu kena bergantung pada dua titik ini. Kamu letak bahagian tajam di titik merah. Lepas tu macam tadi, kita akan buat satu pangkat atas, satu pangkat bawah. So kita akan buka tak payah, tak boleh terlalu kecil. Sekurang-kurangnya lebih yang tengah-tengah ini ya. Kamu lebih agak-agak macam ni. So kamu akan buat pangkal di bahagian tengah. Jangan buat kat sini. Sini tak guna ya. Kita nak bahagian tengah ni. Antara dua merah ni tengah-tengah kat sini kan. Kita akan buat pangkal nak atas. Lepas tu ini pangkal kat bawah. So ini pun sama. Kita buat benda yang sama. Ini turun. Ini turun. Okay. Boleh ya. Lepas tu macam tadi lah. Bila you ada dua titik ini. Kamu boleh sambung. Okay. Sambung dengan pembaris. So ambil pembaris keluar. Macam ni. Tak boleh. Boleh lah. So saya akan sambung. Kamu nak berapa panjang pun okey. Asalkan dia kena titik ini, kena titik ini dengan N. Nampak tak? N. Okay, melalui N tu. Okay ya. So ini ialah yang dimaksudkan garis selenjang. Dia ada apa? 90 darjah. 90 darjah dengan PQ. So okay. Lepas tu dia ada melalui titik N. Nah, melalui titik N. Betul lah. Dia tak kata pembagi dua sama sebab kita tidak berminat nak asingkan PQ, nak potong PQ jadi dua bahagian. Tak nak, kita nak melalui N dan 90 darjah sahaja. Boleh faham ke? Komen di sini. Boleh faham tak? Boleh ya. Kita cuma nak buat ini saja. Kita tak nak macam tadi buat sama panjang tu, tak nak. Okay. So sekarang kamu buat. Bila kamu siap, komen di sana. Okay. Saya bagi 2 minit cukup kot. Kamu test tengok.
Sudah ha? Boleh ya? Oke. Dan kita pergi yang seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. 10. Ini masih lagi garis selenjang. Oke. Um, Bina garis selenjang kepada PQ. So masih masih kena 90 derajat dengan PQ lah. Nanti kamu garis tu ini macam mendatakan. Tapi dia akan macam sengit sikit oh. Apa? Yang penting garis tu lambung lukis mesti kena 90 derajat dengan PQ dan mesti melalui M. M di sini. Kali ini dia macam beza dengan tadi itu sebab tadi N tu dia di sepanjang PQ kan. Kali ini dia macam terbang di atas tengok dia tak ada di PQ tu. So masih kena melalui M dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. So apa yang kita akan buat ialah kamu dengar dulu nanti baru buat fokus. Okay, first kamu letak bahagian tajam di M. Letak di M. Lepas tu cikgu nak kamu tengok satu benda. Okay, kamu cuba tengok kalau dia boleh. Okay, kalau kamu adjust macam ni kan. Kamu pusing macam ini. Kalau dia boleh kena satu titik kat sini dan kena satu titik kat sini, then okay. Nah, satu titik, kita satu potongan. Sini satu potongan. Boleh faham? Asalkan dia boleh potong PQ ni satu potongan, dua potongan, then okay. Kalau you buka tu lalu kecil macam ni, tak boleh potong. Tengok, dia tak boleh potong itu PQ. Jadi kamu kena buka besar sikit, asalkan dia boleh potong. Nah, macam ni boleh. You nak besar ini pun okay. Nah, dia pun boleh potong. Dia potong sini dengan potong sini. Okay? So ikut kamu lah. Tak payah besar sangat. Macam ni. Sudah okay. So saya akan buat ini. Ini. Ya, dia lag sekejap. Minta maaf. Okay so ini lepas you buat. Sini dia ada dua titik. So kamu akan guna dua titik ni mod macam tadi lah. Kita akan buat pangkal tu. Kita akan buat pangkal kat sini. Okay. Kali ni pangkal kat bawah cukup sebab atas tu sudah ada satu titik M kan. Kamu tak payah lagi pangkal kat atas. Kamu satu pangkal cukup. Maksudnya kita letak di bahagian ini. Lepas tu kita buat kecil pun okay. Tak ada masalah. Okay ya. So kita akan buat pangkal. Ini pun sama. Okay, so bila dah siap ini, kita akan sambung dengan pembaris ataupun saya terus sambung macam ni ya. Pun okay. Tapi saya tukar color. Okay, ini sambung ke sini. Guna pembaris Pembaris sambung. Okay, so bila dah sambung, ini dia 90 aja. Nampak? Dia garis biru ini panggil garis selenjang. Sebab dia 90 derajat dengan PQ. Dan pada masa yang sama dia melalui titik M tu. So, jelas ke yang ni? Boleh ikut? Boleh ya? Jelas. So, sekarang kamu buat. Lepas buat, cikgu kamu komen satu. Okay, bila dah siap komen satu kat sana. Ini saya bagi 1 minit 30 saat saja. Buat tengok.
Kalau tak cantik kamu kena padam dan buat semula, tahu tak? Ini garisan jangan buat banyak kali ya. Kamu maksudnya lukis satu kali saja. Jangan buat macam seni macam ni lukis-lukis, tak boleh ya. Tak boleh buat macam ni. Kamu hanya satu kali saja. Kalau tak cantik padam, buat semula. Sambung semula. Faham ah? Jangan pergi buat. Kalau ini macam mana kata, ada orang dia suka pergi buat macam ini kan. Ini kamu guna jangka lukis buat itu pangkat. Ada orang dia pergi tambal macam ni. Jangan buat ini ya, tahu tak? Asalkan boleh nampak pangkat itu, memang dia kamu pakai pensel jangka lukis tu dia macam yang nipis-nipis kan, dia bukan sangat yang tebal-tebal kan. So biar sajalah. Yang penting boleh nampak pangkat dan sambung. Okay? Settle. So okay ya, ini panggil garis selenjang. Ikut kan? Sekarang saya pergi yang seterusnya. Ini saya tutup dulu. Okey, bina satu garis yang selari dengan tembereng garis PQ. So sini dia ada bagi PQ, sini ada ruang, sini ada ruangan. Dia nak kamu lukis kat sini lah. Cikgu nak kamu tukar soalan. 2. Bina 2 garis selari. 2 garis yang selari dengan PQ berjarak 3 cm. Antara satu sama lain. Maksudnya, nah sekarang PQ ini nampak macam mengufuk. Nampak macam pengufuk lah. So nanti kamu akan buat garis something like this one and this one. Dia akan satu di atas, satu di bawah. Dan mereka adalah selari. Selari maksudnya, kalau kita pergi panjangkan merah ini dengan hitam ini, mereka tak akan bertemu. Mereka tak akan bertemu. Kalau kamu macam ini, let's say, kalau macam ni, mereka akan bertemu. Faham tak? Kalau kamu panjangkan ini ya, dia akan bertemu kat sini. So ini bukan selari. Tapi ini panggil selari sebab mereka tak akan bertemu walaupun kamu panjangkan sampai mana-mana pun tak akan bertemu. Okay? So ini boleh faham lah, selari. So nanti kamu kena pastikan apa? Yang ni dia 3 cm. Ini pun kena 3 cm. Atas tu 3 cm, bawah tu pun 3 cm. Okay, so macam mana nak buat benda macam ni? Kita perlu menggunakan jangka lukis. Okay ya. Bukan guna pembaris saja. Pembaris itu maybe dia tak cukup tepat tu. So kita kena guna jangka lukis. So apa yang kamu perlu buat ialah dengan ikut arahan. Kamu perlu pilih 2 titik. Okay, kamu perlu pilih 2 titik. Kamu mana-mana pun okey. Contoh kamu boleh letak sini dengan sini. Okey? Sini dengan sini. Lepas tu sini dengan sini. Okey, hujung P sini, hujung P kan. Kamu letak 2, hujung Q kamu pun letak 2. You nak jauh berapa banyak pun okey, tak ada masalah. Boleh juga. Yang penting ada 2 titik, 2 titik. Okey? Ikutlah. Ini dia langkah banyak. Kamu semua buat 4 titik dulu. Takut nanti kamu tak boleh ikut. Kamu buat ini dulu. Bila buat, komen 1. Yang lain kena ikut lah. Saya setiap kali nampak berapa orang ini yang jawab aja. Yang lain ada buat ke? Ini 2 titik, ini 2 titik. Baik. So, lepas tu kita akan guna ini kamu kena ikut one by one ya. Kalau tidak nanti kamu confused. So macam tadi lah, 2 titik ini kita akan buat pangkat ini, pangkat bawah, atas bawah, ini pun sama atas bawah tu. So kita akan repeat benda yang sama. Okay, ini kamu sendiri adjust lah. Tak payah besar sangat, agak macam ni. Asalkan boleh nampak pangkat. Okay. Ini pun sama letak di titik ini. Okey. Bila dah siap ini, dan kita pergi ini. Kamu tunggu sekejap, saya buat dulu. Nanti kamu boleh buat. So, kita akan repeat ini. Baik. Ingat, jangan adjust lah. Tadi kamu buat sini dengan sini. Kalau boleh lah, jangan adjust lah. Kalau tadi kamu rasa tak okey kan, ikut aja lah. Jangan pergi buka lagi. Okey?
Pergi sini. Oke, ini boleh faham ke? Kalau faham, kamu pergi buat tengok. Kamu buat ini. Lepas tu komen satu. Oke ya, Penny, Kain, Kain, Hana, oke ya. Ya, Diana dah siap belum Diana? Komen. Ya, yang lain dah siap pun boleh komen. Saya pun nak tengok kamu. Tak boleh ikut ke setakat ini? Ada sesiapa yang tak boleh bagi tahu saya? Diana, oke ke? Saya teruskan ya. Oke, yang kita akan sambungkan lah dua titik ni. Tapi saya akan sambung bagi dia panjang. Bukan hanya dua titik ni, saya akan bagi dia panjang sikit. Dan ingat lah, ini bukan jawapan kamu. Ini biru ni bukan jawapan kamu. Kita buat panjang-panjang dan nipis saja. Jangan tebal-tebal. Yang jawapan baru yang betul-betul. Yang bukan jawapan tu kita buat yang nipis saja. So, contoh saya boleh buat. Oke, boleh. Diana, oke. Yang penting lepas ni kamu buat. Oke ya. So, kita buat macam ni. Ini pun sama. Okay. Macam ni. Oke. Dia melepasi dua titik ni. Oke ya. So, bila you dah buat ini nipis-nipis bukan yang betul-betul ya. Sekarang cikgu nak buat kamu buat dua kali ini dulu. Bila dah buat komen satu. Kita buat one by one. Sambung dulu. Panjang sikit tak apa. Sambung saja. Guna pembaris sambung. Oke. Lepas tu ni cikgu kena pandai adjust. Mula-mula saya pun tak tahu pakai ini ya. Tapi belajar. Oke, maksud saya ialah kamu guna pembaris. Pembaris pergi ukur 3 cm. 0 sampai 3 mah. 3 cm. Betul Saya tak tipu kamu. Lepas tu kita akan buat potongan kat sini. Oke, kamu letak di sini, titik ini, hitam ini. Kamu letak di sini dengan di sini. Kita akan buat 3 cm. Maksud saya kita letak di sini and then ini adjust sampai ini. Kita nak potong garis biru. Oke. Yang bawah pun sama. Sini potong 3 cm. Ini potong 3, sana potong 3. Oke. Kemudian sini pun repeat benda yang sama. Atas potong 3 cm. Bawah potong 3 cm. Oke. Coba tengok. Bila dah siap komen satu.
Yang tak ada jangka lukis kamu kena perhatikan betul-betul ataupun nanti tengok balik video, mesti kena tengok. Kalau tidak, kamu screenshot, kamu pun tak tahu mula dari mana kan. Kamu tak tahu first step dia apa, second dia apa. So, kamu tengok balik sehingga kamu faham. Kamu ikut video ini. Oke, cikgu dah rakam untuk kamu. Oke, bila dah siap ini, kamu sini ada satu titik. Saya ada color banyak, boleh guna. Kamu semua pensel no color Jangan guna pen merah, pen hitam tak boleh. Semua pensel saja. Saya ni pen. Okay, so hijau-hijau ini nampak? 4 hijau ini kita akan sambung dengan pembaris. Like this. Okay, hijau dengan hijau ni kita sambung lah. So, saya akan kita akan buat macam ni lah. Okay. Lepas tu bawah pun sama. Panjang dia agak-agak dengan PQ dia sama lah. Tak semestinya kamu nak buat lagi panjang. Oh okay. Tapi saya biasanya akan buat macam sama panjang dengan dia lah. Lebih cantik lah. PQ dia macam ni kan. Kita pun buat macam ni. Okay. Sambung. So sekarang ini yang hijau-hijau ni panggil garis selari. Kamu kena buat benda macam ni. Maksudnya anda pandang ni maksudnya dua hijau ni selari dengan hitam ini. Kita nak selari dengannya. Okay. Dia henti sekejap. So, bila dah siap tu, kamu kena buat benda yang final ini. Macam mana kata ni? Kita akan buat something like this one. Tak apalah, saya buat macam ni. Yang jangan ini, jangan buat hijau. Nanti kamu tak faham. Okay. Okay, ini kamu nak buat apa? Kamu buat macam ni. Ini 3 cm. Macam tu baru selesai. Ini lebih banyak sikit betul. Kamu buat dulu. Bila tak faham tanya saya. Bila siap komen 1. Semua kena ada. Jangan skip apa-apa pun Cikgu tak tahu sebelum ni kamu ada belajar macam ni ke? Kalau tak ada, sekarang belajar betul-betul. Pay ni sangat cepat Ada ikut kan semua ni? Guna pembaris Guna pembaris buat ini. Ini 3 cm, ini 3 cm. Boleh Anak pernah ada buat tak? Ada ke tak ada? Ini. Ada tak? Ada, bagus. Ini 3 cm ada letak kan? So ini maksud saya lah. Yang hijau ini, hijau atas, hijau bawah ni garis yang selari. Okay. Bukan yang biru. Biru ini bukan. Biru ni just macam serenjang. Dia sini 90 degree. Ini 90 degree. Tapi kamu perlu ada biru ini dan baru buat hijau itu. Supaya dia memang dia akan selari dengan PQ. Dia tak akan bertemu. Even though you panjangkan, dia tak akan, mereka ni dia tak akan bertemu. Sentiasa kekalkan 3 cm tu. Okay. So, sempurna. Terima kasih semua kerana kerjasama. So, ini contoh 11. Next, kita pergi 12. Okay, ini lagi senang. Kalau tadi itu faham, ini lagi senang. Okay, ini tak susah. First, kamu bagi dia nampak jelas sikit. Ini dia nampak sekarang. Bina satu garis selari dengan PQ. PQ dia macam ni kan. Nanti selari kamu pun macam inilah. Dia kena macam inilah. Tak boleh macam ni. Dia ni bukan selari. Nanti mestilah something like this one. Okay. Tapi dia kata mesti melalui A. Mesti melalui A means that nanti agak-agak macam ni loh. Mesti melalui A mah. Kamu tak boleh buat di bawah tu. Mesti di sini. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis saja. So ini macam ni. Kita akan guna ini. Letak di tepi dulu. Lepas tu kita sini bagi dia nampak jelas P hujung dengan Q. Kita letak titik lah, lebih senang tengok. Okay, apa yang saya akan buat ialah
kamu letak bahagian tajam di merah, titik merah ini. Lepas tu ini macam terlalu besar, dia punya tu size. Kita nak control sampai sini. Saya nak kamu tunjukkan. Saya nak itu pensel Pensel itu mesti kena boleh tunjukkan titik A tu. Jangan macam ni. Macam ni di sini tak ada A, tak nampak A kan? Ketika kamu bagi dia sampai kamu kena itu A. Buka sampai kamu pensel kena itu titik A. Okey? Bila kena, then kita akan buat macam ni, potongan ke atas. Semua orang buat tengok. Bila buat komen satu. Boleh kan? Jelaskan arahan cikgu. Ini buat mesti kena potong A. Jangan di atas di bawah, mesti potong A. So tadi you buka saya macam saya buka 3.8 kan. Saya potong dia buka 3.8. So ini jangan pergi adjust lagi. Maintain, kekalkan. So ini kamu letak di titik Q tu. Letak di titik Q itu. Kamu pun buat satu pattern macam dia. Macam ini. Tadi you buat pattern macam ni kan, potongan macam ni kan. So sekarang saya pun buat agak-agak ke sini macam ni. Nampak? Dia macam pattern yang sama. Okay. Kamu tak payah buat macam ni, tahu tak? Ada orang dia tak faham saya cakap apa. Dia pergi buat potongan, dia pergi buat kat sini. Jangan buat di sini. Bukan di sini. Buat di sini. Potongan ini dengan potongan ini nampak sama kan? Jangan buat ini macam terbaliknya. So sini tak pakai, kita pakai kat sini saja. Okay? Boleh ya? So dia tadi you buka berapa besar, ini pun buka berapa besar. Okay? Habis ya? Lepas tu kamu guna letak one more time bahagian tajam di P. Yang ni you buka sampai kamu pensel tunjuk Q. Maksudnya kamu pergi ukur lah. Ukur Q tu lah. Contoh saya 8.8. P dengan Q 8.8. Kamu mesti tak sama lah. Kamu buka. Lepas tu. Tak boleh. Tak cukup tuang. Macam ni. Ini kita letak di A. Letak di titik A tu. Okay, letak di titik A. Lepas tu you potong. Nampak? Kamu ukur mah. Ukur 8.8. Kamu tak sama lah. Maybe lebih pendek kan. Kamu letak di sini. Buat potongan sini. Boleh nampak pangkah. Okay. So ini titik lah. Titik ini yang kita nak lah. Maybe kita boleh letak huruf kat sini. Contoh dia panggil S. Boleh. S. P, Q, R, S. So kita buat apa? Kita akan sambung. Sambung dengan pembaris. Maybe saya terus sambung macam ni. Senang sikit. Saya buat biru. Ini saya sambung terus macam ni. Guna pembaris lah. So ini panggil garis selari. Selari kamu kena letak simbol ni lah. Selari. Dan melalui titik A. Boleh ke? Ini boleh ikut? Apa yang saya ajar boleh faham tak semua orang? Kalau ada sikit yang tak faham pun kena bagi tahu. Saya tak suka orang bila dengar saya cakap dia boleh faham sikit, tak faham sikit yang tak nak. Saya nak 100% totally faham. Tak boleh 90%, saya tak nak 100%. Okay, boleh ya? Sure, saya percaya kamu. So sekarang you buat, bila siap komen satu.
Boleh kan? Bagus. Hari ini semua orang boleh ikut. Bukan semua orang lah. Yang saya nampak Kain, Hana, Penny. Lagi siapa yang boleh ikutnya? Nampak orang kerja lagi? Yang lain boleh ikut? Singin boleh ikut tak? Peggy boleh ikut? Dia, Hajira, semua komen lah. Cikgu nak tengok. Wong Mingyue, Zhang Ziman, Wai Xing En, No Aina, Zahira, Nasnin, boleh komen? Boleh faham ke? Halo? Boleh faham? Bagi respon. Bukan saya risau lah yang tak dia tak respon tu. Maybe dia sedang tidur ke? Cikgu sedang ajar dia sedang tidur. Itu tak baik lah. Saya takut kamu tak fokus, nanti kamu tak tengok balik video. Kalau kamu ada tengok balik video, masih okey. Kalau tak tengok itu saya tak bimbang tu. Okey, ini contoh 12. Ada sikit masa lagi. Kita boleh belajar sikit lah, belajar sikit. Ini kita nak buat sikit sudut lah, buat sudut. Bermula dengan garis PQ, bina garis PQ supaya PQA menjadi 60 darjah. Maksudnya saya pernah ajarkan mula-mula tu, saya bagi pengenalan kan. Saya kata kalau nampak sudut PQA tu, Q kat tengah tu, maksudnya sudut itu mesti di Q. Nanti kamu buat 60 darjah mesti di Q nya. Tak boleh buat di A tu. Okay. So apa yang kamu akan buat kat sini ialah kamu perlu guna jangka lukis. Bukan guna protector. Bukan guna itu protector untuk pergi ukur. Kali ini dia nak kamu guna jangka lukisnya. Okay. Bukan guna protector. Kalau protector sangat senang. Kita terus ukur. Letak di Q ini. Ukur 60. 60 sampai sini. Nampak 60. Tapi dia tak nak. Dia nak kamu guna ini pun boleh lukis. So, boleh ke? Boleh kan? Kita letak di Q. Maybe saya buat titik kat sini. Lebih senang tengok. Okay, ya. Kita buat di sini. Lepas ini kamu nak buka berapa besar pun okey. Tak ada masalah. Let's say macam ni. Saya akan buat something like this one. Okay, ini kamu tak payah buat besar sangat pun okey. Tak payah buat sangat macam ni. Tak payah buat sampai sini pun okey. Sebab kita akan guna bahagian sini saja. Untuk 60 darjah, buat sini saja. So, bila you dah buat ini, okay, kamu letak bahagian tajam kat sini. Lepas tu, kamu akan potong kat sini. Boleh faham? Dia ada sebab di belakang lah. Cuma di sini kamu belajar macam mana lukis. Okay, dia mesti ada sebab. Why like this mesti 60 darjah. Okay. So di sini kita ada satu titik kan. Nampak titik ini. Titik ini. Titik merah, titik hitam ni. Kalau kita pergi sambung. Merah dengan hitam ni sambung dengan pembaris. Okay. Sambung dengan pembaris. Ambil pembaris. Boleh ke macam ni? Boleh lah. So saya akan buat sambung ke atas macam ni. Okay, sambung macam ni. Okay. So ini kita letak 60 darjah. Ini letak P. Dia kata apa? Dia kata PQR 60 mah. Sini P, sini Q, sini A 60 kat sini. Kalau you nak pasti dia betul ke salah, kamu guna protector ini pergi ukur. Pastikan titik ini letak di merah. Okay. Letak di merah. Lepas tu tengoklah. Nampak 60? Nampak 60 tak? Dia tunjuk 60. Yang tadi kita lukis tu. Dia tunjuk 60. Nampak semua orang? Bukan tengok ni. Tengok ni. Tengok garis ini. Mau tak? Halo. Boleh nampak ke? Kita di sini mah. Nah. Yang ini ya. Yang kita lukis lah. Di sini mah. Okay. 60. Betul lah. So means that ini yang kita buat ini tepat. So sangat amazing. Dia boleh
Kita tak payah guna protector pun boleh guna jangka lukis. Boleh lukis 60 saja. Dia sangat hebat kat sini lah. Okay. So sekarang boleh buat ke? Buat tengok. Buat lepas tu kamu ukur tengok ada 60 tak. Kalau tak ada 60 maksudnya kurang tepat. Buat tengok. Ingat tak boleh adjust bila you dah buat ini yang merah ini. Nanti kamu potong ini jangan pergi adjust dia punya panjang tu. Kalau kamu adjust nanti dia jadi tak tepat. Ada siapa yang tak boleh buat tak? Maksud saya tadi kita buat buka macam ni kan. Buka macam ni contoh 2.4 kan. Buka lepas tu kita buat ini kan. Betul? Buat lengkung ini. Kita buat lengkung ini. Lepas tu saya letak kat sini. Jangan pergi adjust. You cannot adjust jadi besar. Kamu kena guna size yang sama pergi potong. Okay. Let's tengok. Dah siap komen satu. Kamu kena ukur ukur dengan protractor. Tengok dia ada 60 tak. Ini ada dapat 60 darjah ke? Cukup 60 ke? Kamu guna protector pergi tengok betul ke salah? Sekarang ini adalah kehebatan jangka lukis tahu tak? Dia walaupun dia bukan macam protector kan. Tapi dia boleh dapat 60. Faham? Tanpa guna protector dia masih boleh dapat 60. Okay? So ada orang tadi saya cakap dia kalau dia adjust tu, dia nanti dia tak dapat 60-nya. Kalau dia adjust panjang ini pergi potongan. Pergi buat potongan ini kan. Dia tak akan dapat 60-nya. So ingat bila you buat merah tadi tu, first kamu buat pattern ini. Buat pattern ini kamu buka berapa besar, nanti sini pun kena potong berapa besar. Tak boleh panjang, tak boleh pendek. Okay, then sambung macam tu. Ini you nak sambung berapa panjang pun okay. Lepas tu pastikan label 60 darjah dengan P. So setakat ni jelas ke untuk 60 darjah? Boleh kan? Yang tadi mula-mula itu kita belajar apa? Belajar tentang yang ni first one paling simple loh. Kita buat garis yang tempeleng garis. Lepas tu kita belajar pembahagi dua sama senjang. Dia boleh jadi dua bahagian besar. Anggap dia macam pisau, potong jadi dua bahagian sama besar. Dan sini dia ada 90 darjah. Ni okey kan? So kita dah belajar dua benda kat sini. Lepas tu kita belajar yang ni. N tu dia di sepanjang PQ tu, kita nak buat garis selenjang tu dan melalui titik N tu. So make sure you label ini 90 degree, 90 darjah. Okay, ini garis selenjang. Next one pun masih garis selenjang, cuma kali ini M ni dia tidak di sini, dia macam terbang lah, macam burung kan, terbang di atas. Di sini kamu kena buat dua potongan ini dan buat pangkat ini dan sambung. Ini letak 90 darjah. Okay. Next one ini paling susah lah sebab dia banyak proses kan. So ini kamu kena latih kat rumah lah sendiri. Tukar soalan maybe kamu tukar 2 cm ke 4 cm ke, kamu buat semula benda yang ini. Adakah kamu boleh buat dengan berdasarkan kemampuan diri ataupun kamu masih perlu tengok. Okay. So saya harap lepas ni kamu dah biasa lah. Ingat label semua benda ini. Semua benda ini kena label. Okay, ini ialah garis selari. Lagi simple. Tahu kan? Tadi saya dah terangkan. Tak payah saya ulang garis selari. And then baru 60 darjah. So, setakat ni boleh ikut ke semua yang saya ajar hari ni? Boleh kan? Okay, baik. Terima kasih. So, saya nak ambil kehadiran hari ni. Kehadiran mana tu?
Oke, isi dulu sebelum pergi ke kelas lain. Oke, sekian terima kasih.